Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. Hari ini kita akan teruskan dengan pengajian perniagaan STPM Penggal 3. Okey, so dalam Penggal 3 ni ada 4 bab yang kita akan belajar. Yang pertama ialah keusahawanan, yang kedua rancangan perniagaan, yang ketiga perniagaan antarabangsa dan yang keempat ialah etika tanggungjawab sosial. Okey. So Penggal 3 ni tumpuannya kepada usahawan. Okey, bagaimana nak mulakan perniagaan, bagaimana sediakan rancangan perniagaan, apa tindakan yang kita buat bila kita masuki pasaran antarabangsa dan juga apa etika dan tanggungjawab sosial sebagai seorang usahawan. Okey. So dalam bahagian pertama ni, cikgu akan bincang intipati bab dan juga bahagian pertama iaitu skop keusahawanan. Okey. So dalam bab keusahawanan, iaitu bab yang ke-10 ni, ada 5 subtopik. Yang pertama ialah skop keusahawanan, yang kedua teori keusahawanan, yang ketiga ciri-ciri usahawan yang berjaya, yang keempat mencari, mengembang dan merealisasikan idea perniagaan, dan yang kelima yang terakhir memula dan menjalankan perniagaan. Okey. So ada 5 subtopik dalam tajuk keusahawanan. Okey. So untuk hari ini kita akan bincang bahagian pertama iaitu skop keusahawanan. Okey. So dalam bahagian ni kamu sebagai calon sepatutnya dapat mentakrifkan usahawan dan keusahawanan. Takrifkan maksudnya berikan maksud usahawan dan keusahawanan. Bahagian yang kedua, membezakan antara usahawan, peniaga dan pengurus. Okey, membezakan maksudnya ada beberapa aspek atau dimensi yang kita boleh bezakan tiga pihak ni, usahawan, peniaga dan pengurus. Dan bahagian yang ketiga, kita perlu menjelaskan, okey, menjelaskan peranan usahawan dalam masyarakat secara mikro dan makro. Okey, so cikgu akan bincang 3 bahagian ya. Okey. Tengok bahagian yang pertama iaitu takrif usahawan dan keusahawanan. Okey, siapakah usahawan? Okey, usahawan dalam bahasa Inggeris disebut entrepreneur. Okey, iaitu orang yang menggabungkan faktor-faktor pengeluaran. Okey, dialah orang yang menggabungkan faktor-faktor pengeluaran, iaitu faktor pengeluaran seperti modal insan, bahan mentah, teknologi, okey, untuk memperkenalkan sesuatu yang baru. Okey, something new. Dia juga berupaya mengenal pasti peluang-peluang yang wujud dalam perniagaan, menghasilkan idea-idea perniagaan, melakukan inovasi. Inovasi maksudnya membuat pembaruan dan sanggup menghadapi risiko. Okey, risiko maksudnya ketidakpastian. Okey, bila kita mulakan sesuatu perniagaan, ada kemungkinan kita dapat untung atau rugi. Okey, so apa yang kita melakukan atau usaha kita ni mungkin membawa kejayaan atau tidak membawa kejayaan. Itu dipanggil risiko. Okey, so siapakah usahawan? Orang yang menggabungkan faktor-faktor pengeluaran seperti bahan mentah, teknologi, modal insan untuk memperkenalkan sesuatu yang baru. Dia berupaya mengenal pasti peluang-peluang perniagaan. Dia juga berupaya menghasilkan, mencipta idea-idea perniagaan, melakukan inovasi atau pembaruan dan sanggup menghadapi risiko. Okey. So apakah keusahawanan? Keusahawan ni just tambah saja perkataan proses. Okey. Proses menggabungkan faktor-faktor pengeluaran, yang lain sama. Okey. Kenalkan sesuatu yang baru, mengesan peluang perniagaan, menjana idea dan juga membuat pembaruan. Sama aja. Okey. Just tambah perkataan proses kat depan tu. Okey. So itu usahawan dengan keusahawanan. So apa keyword penting? Gabung faktor pengeluaran, introduce, perkenalkan sesuatu yang baru, boleh kenal pasti peluang, boleh hasilkan idea, melakukan inovasi dan sanggup menghadapi risiko. Usahawan, orang, keusahawanan ni mula dengan proses. Okey. Alright. Apakah perbezaan antara usahawan, peniaga dan pengurus? Okey. So ada beberapa aspek yang boleh bezakan. Antaranya adalah apakah peranan, matlamat, pengambilan risiko, kesilapan dan kegagalan, sumbangan serta skala perniagaan. Okey, kita perhatikan satu demi satu. Okey, dari segi peranan, usahawan ni orang yang terlibat dalam aktiviti jual beli barang atau perkhidmatan. Tetapi di samping itu dia juga berusaha untuk kenal pasti peluang perniagaan dan buat inovasi. So dia terlibat dalam aktiviti jual beli, di samping itu dia cuba kenal pasti peluang perniagaan dan buat inovasi.
Peniaga atau businessman ni, dia hanya terlibat dalam aktiviti jual beli barang atau perkhidmatan. Dia tak buat inovasi. Dia hanya jual beli barang atau perkhidmatan saja. Okay? Manakala pengurus ni, orang yang menjalankan kerja pengurusan. Iaitu merancang, mengawal, mengorganisasi dan memimpin. Okay? Dia mengagih sumber dan menyelia tugas yang dilakukan oleh pekerja. Itu tugas pengurus. Okay? Itu peranan dia. So, usahawan ialah orang yang terlibat dalam aktiviti jual beli barang. Di samping itu, dia juga berusaha untuk kenal pasti peluang perniagaan dan buat inovasi. Peniaga, dia hanya terlibat dalam aktiviti jual beli saja. Pengurus ni kerja-kerja pengurusan. Okay? So, apakah matlamat usahawan? Usahawan ni dia pentingkan keuntungan. Di samping itu, dia juga nak bagi sumbangan kepada masyarakat dan negara. Itu matlamat dia. Okay? Peniaga, dia hanya pentingkan keuntungan semata-mata. Dia tak peduli tentang masyarakat atau negara. Okay? Manakala pengurus ni, dia menjalankan tugas pengurusan organisasi. Okay? Apa yang diarahkan atau matlamat syarikat, dia cuba capai. Okay? Tujuannya adalah untuk mendapat gaji dan kenaikan pangkat. Okay? Jadi kalau kamu perhatikan, antara usahawan dengan peniaga ni ada perbezaan penting tau. Okay? Usahawan ni, dia bukan saja pentingkan keuntungan. Dia juga nak bagi sumbangan kepada masyarakat dan negara. Peniaga, dia hanya pentingkan keuntungan semata-mata. Okay? So, kalau seorang peniaga, dia jual beli barang untuk mendapat keuntungan. Dia tak peduli tentang sumbangan kepada masyarakat. Okay? Alright. Pengambilan risiko. So, usahawan ni, dia sanggup mengambil risiko yang sederhana dan terhitung. Terhitung maksudnya boleh dikira. Okay? Boleh dijangkakan. Okay? Manakala peniaga ni, dia lebih suka untuk mengambil risiko yang rendah. Risiko yang minimum saja. Okay? Pengurus ni, dia berhati-hati mengambil risiko sebab takut dipersalahkan. Okay? Contohnya, bila buka cawangan baru, dia mengambil risiko. Kalau gagal, dia akan dipersalahkan. So, dia ni berhati-hati bila mengambil risiko. So, yang ni mengambil risiko sederhana, risiko yang rendah, berhati-hati mengambil risiko. Itu pengambilan risiko ya. Okey, kesilapan dan kegagalan. Okey. Usahawan sanggup menghadapi kesilapan dan kegagalan sebab dia seorang yang berani mengambil risiko. Okey. Manakala peniaga ni, dia tak sanggup menghadapi kesilapan dan kegagalan. Okey. Pengurus, dia cuba mengelakkan kesilapan dan kegagalan sebab dia menjalankan tugas pengurusan. Kalau dia buat kegagalan, mungkin dia dipecat. Okey. Dan mungkin dia akan hilang kenaikan gaji dan sebagainya. Okey. Sumbangan usahawan, dia menjalankan tanggungjawab sosial dengan beri sumbangan pada masyarakat. Okey, contohnya bagi beasiswa, menyediakan kemudahan latihan dan sebagainya. Peniaga, bagi dia tanggungjawab sosial ni bukan orientasi utama perniagaan. Apa yang penting ialah keuntungan. Dia tak peduli tentang tanggungjawab sosial atau kebajikan masyarakat. Okey. Yang ini hanya bertanggungjawab menjalankan tugas yang diamanahkan saja. Okey, so kalau dia berjaya menjalankan tugas, maksudnya dia mencapai matlamat. Dia tak peduli tentang perkara lain. Dia hanya nak buat tugas yang telah ditetapkan saja. Okey. Skala perniagaan, usahawan bermula dengan skala yang kecil dan dia akan berusaha untuk kembangkannya jadi perniagaan yang besar. Okay, contohnya Speedmart 99. Mula dengan satu kedai runcit, sekarang ada beratus-ratus cawangan. Itu usahawan. Okay, peniaga bermula dengan skala yang kecil dan kurang berupaya untuk mengembangkan perniagaan. Ada kedai runcit yang kamu rasa kamu pernah tengok masa kamu sekolah rendah dulu. Sampai sekarang ni, skala dia sama saja. Tapi pengusahanya semakin tua, pemiliknya semakin tua, tapi perniagaannya kekal sama. Itu peniaga. Okey, dia tak berusaha untuk kembangkan perniagaan. Okey, pengurus ni hanya menjalankan tugas pengurusan dan dia tidak berasal untuk mengembangkan perniagaan sebab dia bekerja untuk orang lain, dia bukan pemilik. Okey, so dia hanya menjalankan tugas pengurusan. Jadi kalau soalan minta kamu bezakan usahawan dengan peniaga, usahawan dengan pengurus, peniaga dengan pengurus, gunakan aspek ni. Peranan, matlamat, pengambilan risiko, kesilapan dan kegagalan, sumbangan, skala. So, boleh ingat 2P, 2S. Okey, 2P, 2S. Ini perbezaan ya. Okey. Bahagian yang berikutnya, peranan usahawan secara mikro dan makro.
Okey, mikro maksudnya bagi diri sendiri atau untuk perniagaan dia sendiri. Okey, apakah peranan usahawan pada perniagaan dia sendiri dipanggil mikro. Mikro means kecil. Okey, so ada 4 peranan usahawan pada perniagaan dia sendiri atau mikro. Satu, sebagai sumber idea. Okey, usahawan ialah sumber idea untuk perniagaannya. Dia ada sifat kreatif dan inovatif. So dia buat pembaruan ke atas perniagaan yang dijalankan. Okey, contohnya dia mulakan sesuatu perniagaan runcit katakan, dia perkenalkan konsep bayaran secara online, menghantar barang rumah ke rumah. Itu idea inovatif dia. Okey, so perniagaannya bergantung pada sumber idea usahawan untuk buat pembaruan. Okey, dan usahawan juga melihat suatu masalah sebagai peluang perniagaan. Idea wujud kerana masalah. Okey, so idea ni penting untuk menyelesaikan masalah perniagaan dan juga masalah pelanggan. Okey, so dia tak anggap masalah ni sebagai satu alangan, dia anggap masalah sebagai satu peluang untuk mengembangkan perniagaan. Itu peranan usahawan. Okey, yang ketiga, menangani ketidakpastian atau ketidaktentuan. Okey, ketidakpastian maksudnya kemungkinan mengalami kegagalan ataupun risiko yang mungkin dihadapi. Menangani maksudnya mengatasi. Itu peranan usahawan. Okey. Menggembeling faktor-faktor pengeluaran maksudnya dia menggabung atau mengumpul faktor-faktor pengeluaran. Menggunakan faktor pengeluaran dengan cekap supaya tidak berlaku pembaziran. So 4 peranan ni mikro. Maksudnya untuk perniagaan dia sendiri. Okey. Kalau kita tengok makro ni lebih kepada masyarakat dan negara. Okey, lebih luas ya. Peranan yang lebih luas kepada masyarakat dan juga negara. Okey, yang pertama, mempelbagaikan pilihan produk. Okey, so macam mana dia pelbagaikan pilihan produk? Dia mencipta produk baru. Okey, keluarkan produk baru, ubah suai produk yang sedia ada. Okey, dia modify. Okey, modify produk yang sedia ada supaya boleh memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat. Okey, so setiap barang tu boleh memberi kepuasan pada pelanggan. So lagi banyak kita cipta produk, lagi senanglah pengguna boleh penuhi keperluan dan kehendak mereka. Okey, so usahawan ni sentiasa cipta yang baru, ubah suai yang sedia ada supaya boleh memenuhi keperluan dan kehendak. Dia juga menambah pilihan. So, fakta dia mempelbagaikan pilihan, uraian, menambah pilihan barang dan perkhidmatan kepada pengguna. Okey, bagi satu contoh, seorang usahawan mencipta mi segera perisa baru yang dapat memenuhi kehendak pengguna. Okey, dulu kita ada mi segera perisa kari. Sekarang kita ada tom yum. Okey, kita ada pelbagai perisa supaya boleh memenuhi kehendak pengguna. Itu yang pertama ya. Okey, yang kedua, mewujudkan peluang pekerjaan. Okey. Bila usahawan memulakan suatu aktiviti perniagaan, tak kira apa saja aktiviti, bengkel, motor ke, okey, perniagaan perabot ke, restoran, kedai runcit, apa-apa aktiviti perniagaan ni perlukan tenaga kerja, iaitu pekerja. Okey. So dengan adanya aktiviti perniagaan ni, dia dapat mencipta banyak peluang pekerjaan. Okey, ini sekaligus dapat mengurangkan pengangguran. Pengangguran maksudnya mereka yang sedang mencari kerja. Okey. So, boleh mengurangkan pengangguran di kalangan masyarakat. Okey. Contohnya, seorang usahawan yang buka perniagaan pengeluaran perabot mewujudkan peluang pekerjaan seperti operator pengeluaran, penyelia, pengurus pengeluaran dan sebagainya. Okey. Kalau dia tak wujudkan perniagaan ni, tak wujudlah peluang pekerjaan ni. Okey. Alright. Yang ketiga, menambah pendapatan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Okey. So, peluang pekerjaan yang diwujudkan oleh usahawan ni akan mencipta pendapatan kepada masyarakat. Bila kita bekerja, kita terima gaji, allowance, bonus dan sebagainya. Ini boleh meningkatkan kemampuan kita, iaitu kuasa beli. Dengan ini kita mampu beli pelbagai barang dan perkhidmatan. Okey. Contoh, penduduk kampung durian yang bekerja di ladang ternakan ayam milik usahawan menikmati taraf hidup yang lebih tinggi kerana dibayar gaji yang lumayan dan mereka mampu beli pelbagai barang dan perkhidmatan. Okey. So, pendapatan mereka meningkat, taraf hidup mereka meningkat sebab mereka dapat peluang bekerja. Okey. Okey, menjadi role model atau sumber inspirasi kepada masyarakat. Okey, menjadi contoh. Okey, role model maksudnya suri teladan. Okey, menjadi contoh kepada orang lain. Okey, sumber inspirasi kepada orang lain. Okey.
dia menjadi contoh atau menjadi role model kepada ahli masyarakat untuk jejak langkah apa yang mereka telah usahakan. Okey. Usahawan juga memberi pendidikan, tunjuk ajar, bimbingan kepada mereka yang ingin menjadi usahawan yang berjaya. Mereka sanggup membantu orang lain untuk menjadi seorang usahawan. Okey. Ini wujudkan minat dan dorongan pada golongan muda. Okey. Kalau di kalangan kamu katakan ada yang berjaya menjadi usahawan, mereka menikmati kehidupan yang lebih baik, kamu juga ingin menjadi contoh seperti mereka. Okey. So contohnya Encik Darmin, seorang usahawan perniagaan perabot, telah bantu beberapa belia untuk buka perniagaan perabot dengan beri tunjuk ajar dan bimbingan. Okey. So Encik Darmin ni berjaya membimbing beberapa belia untuk mulakan perniagaan. So dia menjadi sumber inspirasi atau role model. Okey. Melakukan tanggungjawab sosial. Tanggungjawab sosial maksudnya membantu masyarakat. Okey. So memberi pelbagai sumbangan, okey, supaya boleh meningkatkan taraf hidup dan sosial masyarakat. Okey, contohnya beri beasiswa, derma, kemudahan awam, skim latihan dan sebagainya. Itu dipanggil tanggungjawab sosial. Apa yang patut kita buat kepada masyarakat, sebab masyarakat yang bantu kita kembangkan perniagaan. Okey. Contohnya, Cik Aini, seorang usahawan produk kesihatan, telah menyediakan beasiswa bernilai 5 juta untuk pelajar lepasan STPM untuk melanjutkan pelajaran. Itu tanggungjawab sosial. Okey. Membangunkan industri sokongan. Okey, industri sokongan maksudnya industri sampingan. Okey. So bila usahawan ni mengembangkan perniagaan, dia juga secara tak langsung mengembangkan industri sokongan. Contohnya bahan mentah, gunakan perkhidmatan sokongan seperti pengangkutan, perundingan dan sebagainya. Okey. Dengan adanya pengembangan dalam industri sokongan ni, dia wujudkan peluang perniagaan pada masyarakat setempat. Mereka juga dapat menikmati pendapatan yang lebih tinggi. Okey. Contoh, Cik Winian, seorang usahawan makanan dingin beku, telah mendapatkan sumber bekalan bahan mentah dari nelayan dan petani dari kawasan berampiran. Itu industri sokongan. Okey. Atau Cik Winian memberi kontrak pengantaran barang pada sebuah syarikat pengangkutan tempatan. Okey. Cik Winian menggunakan khidmat rundingan untuk meningkatkan produktiviti pekerja. Semua ni dipanggil industri sokongan ataupun perkhidmatan sokongan. Okey. 7, menggunakan sumber tempatan dengan cekap, iaitu usahawan menggunakan bahan mentah tempatan untuk menghasilkan produk. Okey. Contohnya industri perabot menggunakan kayu getah. Okey. Industri perabot menggunakan rotan. Okey. Ini dapat mengelak pembaziran. Kalau kayu getah itu tidak digunakan, satu pembaziran. Jadi kita gunakannya untuk menghasilkan perabot. Okey, boleh meningkatkan nilai ekonomi kepada bahan mentah dan juga mereka yang menghasilkan bahan mentah tersebut. Okey. Penggerak kepada ekonomi sihat, iaitu ekonomi semakin berkembang sebab usahawan sentiasa menghasilkan sesuatu yang baru. Okey, sebab mereka sentiasa menjalankan penyelidikan dan pembangunan. Okey. Persaingan antara usahawan menggalakkan ciptaan produk dan perkhidmatan yang baru. Okey. So ada 8, kamu kena hafal sekurang-kurangnya 5. Okey, yang paling penting ialah menyediakan peluang pekerjaan, mempelbagaikan pilihan, menjalankan tanggungjawab sosial, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup. Okey. Mengembangkan industri sokongan. All this, remember, itu yang paling penting. Okey. Alright. Contoh soalan. Berikan maksud usahawan satu markah. Siapakah usahawan? Orang yang menggabungkan faktor-faktor pengeluaran, mengusahakan sesuatu yang baru, mencipta peluang perniagaan. Okey, remember, nyatakan 3 peranan usahawan secara mikro, itu menangani ketidakpastian, menggembeling faktor-faktor pengeluaran. Okey, remember, ini mikro. Jelaskan 3 perbezaan antara usahawan dengan peniaga. Nombor 3, 2 dengan 3 ni, keyword dia sama ya, boleh gunakan sumbangan, matlamat, pengambilan risiko, skala perniagaan. Gunakan aspek. Make sure kamu buat kotak dan bagi kepada 3 bahagian. Aspek usahawan peniaga, aspek pengambilan risiko, skala perniagaan, peranan dan sebagainya. Okey, nombor 4, aspek diberikan, kamu hanya perlu sebutkan penerangan saja ataupun uraian saja. Okey. Kesanggupan menghadapi risiko. Usahawan berani mengambil risiko yang sederhana dan boleh dihitung.
peniaga mengambil risiko yang kecil. Okey, itu perbezaan dia. Okey, uraikan 3 peranan usahawan pada masyarakat. Seperti yang kita bincang, ini mikro ke makro? Makro kan, sebab masyarakat. Okey, mewujudkan peluang pekerjaan. Okey, menjadi role model atau model ikutan masyarakat, menjalankan tanggungjawab sosial, mana-manalah. Okey, bagi 3, 1 fakta, 1 uraian. Jelaskan 2 peranan. Ni jelaskan. Jadi, 1 peranan, 1 uraian dan 1 contoh. Yang ni 1 uraian, 1 contoh. Okey, soalan nombor 7. Jelaskan peranan yang berikut. Fakta diberikan, kamu kena bagi uraian dan contoh. Okey. Alright. Tajuk ni biasa keluar dalam kajian kes. Okey, kamu tengok contoh ni ya. Encik Rasidi merupakan pemilik syarikat Speed 88 Berhad yang punya 230 kedai runcit jenama Speedmart 88 di seluruh negara. Kedai runcit Speedmart 88 menjual pelbagai barang keperluan masyarakat setempat dan juga perkhidmatan penting seperti jualan kad prabayar, kemudahan pembayaran bil. Syarikat Speed 88 Berhad mempunyai kaki tangan seramai 3,000 orang yang terlibat dalam semua peringkat pengurusan syarikat ini. Syarikat Encik Rasidi terlibat dalam program latihan dan tunjuk ajar kepada beberapa kedai runcit tradisi yang terpilih dalam program untuk transformasikan kepada kedai runcit moden. Hampir 80% bekalan barang syarikat ini diperoleh daripada sumber pembekal tempatan. Syarikat ini juga menyediakan 1 ruangan khas di setiap cawangan kedai untuk mempamerkan produk keluaran penduduk tempatan seperti kerepek dan sos. Syarikat ini juga telah menyediakan tajahan pendidikan bernilai 7 juta kepada pelajar cemerlang yang melanjutkan pelajaran di kolej dan universiti tempatan serta menaja program latihan kemahiran pada hampir 90 orang belia. Jelaskan peranan usahawan kepada masyarakat. Soalan tanya, peranan. So, bila kamu baca kes ni, fakta tu kamu kena hafal dulu. Peluang pekerjaan, tanggungjawab sosial, model ikutan masyarakat, mengembangkan industri sokongan. Okay? So, remember the keyword. So, bila kamu baca, kamu akan nampak ada peranan dalam kes ni. Contoh, kedai runcit menjual pelbagai barang dan keperluan. Apa jawapan dia? Mempelbagaikan pilihan pada pengguna. Okay? Mempunyai kaki tangan seramai 3,000 orang. Menyediakan peluang pekerjaan. Encik Rasidi terlibat dalam program latihan dan tunjuk ajar kepada beberapa kedai runcit tradisi yang terpilih dalam program transformasikan menjadi role model, okey, model ikutan masyarakat ataupun boleh sebut sebagai tanggungjawab sosial, okey. Menjadikan 1 ruangan khas di setiap cawangan kedai untuk pamerkan produk keluaran tempatan. Ini berkaitan dengan industri sokongan atau menggunakan bahan mentah tempatan, okey. Tajam pendidikan rujuk pada tanggungjawab sosial. Jadi boleh agak dah mana jawapannya. Okey, kamu tengok contoh jawapan. Mewujudkan peluang pekerjaan. Fakta. Berikan 1 uraian. Aktiviti perniagaan jalankan oleh usahawan memerlukan tenaga kerja. Bagi 1 kaitan kes. Kalau ada 2, bagi 2. 3, bagi 3. Okey. Kalau kamu rasa ada yang lain, sebut saja beberapa banyak kaitan kes yang kamu rasa ada kaitan dengan peluang pekerjaan. Okey. Mempelbagaikan pilihan produk. Uraian, menambah pilihan barang dan perkhidmatan kepada pengguna. Lepas tu, okey, lepas tu sebut tentang kedai runcit Speedmart menjual pelbagai barang keperluan. Ini kaitan kes dia. 1 fakta, 1 uraian, 1 kaitan kes. Okey, yang lain pun samalah. Fakta, uraian, kaitan kes. Jadi kalau kamu rasa ada kaitan kes lain, boleh sebut. Okey. Tanggungjawab sosial sama. Okey. So ni jawapan untuk contoh kes. Okey. Alright. Jadi kalau berminat, bolehlah subscribe video cikgu. Cikgu juga ada sediakan beberapa video tambahan berkaitan dengan penggal 2 dan ada banyak lagi video yang cikgu akan wujudkan lagi ya untuk SEM 3, SEM 2 dan SEM 1. Okey. So make sure subscribe ya. Okey belajar. Good luck. Bye.